Baik, kita kembali. Sekarang ni untuk kita mendapatkan sumber-sumber yang sebenar, ramai daripada kita, macam saya sebut pada awal tadi, tak mau dikaitkan organisasi ini dengan Dajjal. Tapi kalau kita tak mau kaitkan organisasi ini, kita katakan sebagai memang tak ada kena-mengena dengan Dajjal. Kena kata lagu tu dah. Dah kita nak tunggu hak sebenar, kena tunggu Dajjal keluar, baru boleh kaitkan sesuatu apa yang dia buat, apa yang dia perangaikan. Jadi hak sebelum ni ada pertubuhan, lambang mata satu pun bukan Dajjal ni. Kita kena kata lagu tu lah. Jadi anda agak-agak hak mana? Hak ada sekarang, baik Freemason, baik Illuminati, baik Literalia Commission, baik Skull and Bones, baik Bohemian Grove, baik Rotary Club, baik apa kelab sekalipun, tak ada kena mengena dengan Dajjal. Habis kena mengena dengan siapa? Kena mengena dengan siapa? Habis kita kata peraturan Constitution of Pyramid tu, hak bawah sekali hamba, yang kedua golongan sederhana, yang ketiga golongan pemerintah, yang keempat golongan elit, lepas tu tinggal atas sekali. Juga tak ada kena mengena dengan Dajjal. Mungkin sang kelembai atas sekali dah. Faham ke tak ni? Sang kelembai lah kot atas sekali tu, tak ada kena mengena dengan Dajjal pun. Anda ingat siapa? Ada puncak ditunggu. Raja-raja yang ditunggu tu siapa? Tak boleh sebut Dajjal lah, tak ada kena mengena dengan Dajjal. Jadi nak tunggu Dajjal keluar, Dajjal sendiri yang melengkapkan sistem tu. Oh, confirm dah Dajjal, baru boleh sebut. Nak tunggu Dajjal keluar baru boleh sebut. Agak-agak anda hidup kau mati masa tu, belum tahu lagi. Kalau tak boleh nak kaitkan, tengok satu benda. Dajjal dia dah ambil inisiatif ini. Tengok garapan yang Rasulullah bagi. Rasulullah cerita tentang seorang penyelamat akhir zaman yang kita sebut sebagai Imam Mahdi. Dan ada juga satu pasukan yang sedang menyediakan untuk Imam Mahdi segala kelengkapan dia, segala keperluan dia, yang dinamakan sebagai panji hitam. Jelas hadis ni. Jadi sebelum Imam Mahdi keluar, siapa yang sedia backup untuk dia, siapa yang sedia segala keperluan, peralatan dan perkakasan untuk dia? Panji hitam. Ada orang yang ditunggu, ada satu kumpulan yang menyediakan jalan untuk dia. Dan satu lagi, ada juga yang ditunggu tapi tak ada orang pun ready untuk dia. Pergi tanya Freemason, kami tak kenal Dajjal tu siapa. Tak ada keterlibatan Dajjal pun kami buat ni atas dasar inisiatif kami sendiri. Kami tak ada kena-mengena dengan Dajjal. Pergi jumpa Illumination pun, kami lagilah tak kenal siapa Dajjal. Pergi jumpa Skull and Bones pun, kami tak kenal. Tak ada kena-mengena. Semua grup kami ni tak ada kena-mengena. Dajjal tu siapa? Kami tak tahu. Dajjal pula keluar, kita pun temu ramah pula. Adakah anda terlibat saudara Dajjal dengan Freemason dan Illuminati sebelum ni? Oh, saya memang tak tahu pun kumpulan mereka tu. Tak ada kena-mengena dengan saya. Agak-agak Dajjal boleh buat kerja seorang-seorang ke? Dalam saat-saat, minit-minit terakhir, waktu yang terhad, dia nak fitnahkan kita semua. Ada masalah? Dia keluar satu hari bersamaan dengan setahun, satu hari bersamaan dengan sebulan, satu hari bersamaan dengan seminggu, dan seterusnya seperti hari-hari biasa kan. Agak-agak waktu yang kita kata ambil umum lah. Setahun campur sebulan, setahun sebulan campur seminggu, setahun sebulan seminggu campur 27 hari. Dia nak buat kerja seorang-seorang, tak ada orang tolong ni. Dan tak ada. Perkiraan kita bodoh-bodoh. Dan ke tak ada? Aku baru keluar, apa tak ada keperluan, tak ada perkakasan, tak ada orang nak ready untuk aku, alat-alat ready untuk aku, segala mak nikah pun tak ada. Anda faham tak maksud dia? Maksud dia, semua perkumpulan tadi sememangnya sedang menunggu kedatangan hak di puncak yang masih belum lengkap dan belum sempurna. Siapa? Dajjal. Dan kita ingat satu benda yang Rasulullah sebut, sesungguhnya yang paling aku takuti dan bimbangi ialah fitnah yang berlangsung di kalangan kamu sebelum benar-benar keluarnya fitnah Dajjal. Nabi bimbang, Nabi takut sebelum keluar fitnah Dajjal betul tu, fitnah antara kamu pun tak settle lagi, tak beres lagi. Berlaku tak hari ni? Macam-macam fitnah berlaku di kalangan kita sahaja. Orang tu fitnah orang ni fitnah orang tu, aliran ni fitnah aliran tu, kumpulan ni fitnah kumpulan tu, grup ni fitnah grup ni, parti tu fitnah parti ni. Berlaku atau tidak? Berlaku. Hatu Nabi bimbang awal, hatu Nabi takut awal sebelum datang fitnah Dajjal, dia lagi teruk. Sebab fitnah Dajjal ni yang terbesar, yang terakhir, yang terdahsyat. Tak ada dah lepas ni. Hak ni lah hak paling besar, hak paling terakhir, hak paling dahsyat. Kita tengok kisah Namrus yang Allah garap dalam Quran. Dia tu satu fitnah juga, tapi fitnah dahsyat ke tak? Tak dahsyat lagi. Tak dahsyat lagi walaupun Nabi Ibrahim dah dibakar dah. Tak dahsyat lagi Musa dengan Firaun. Tak dahsyat lagi Lut dengan kaum dia. Tak dahsyat lagi penyaliban. Konon-kononnya Nabi Isa lah, mengikut pahaman dia, walaupun sunat Nabi Isa diangkat. Hak lagi teruk ni hak akan datang.
Hak belakang senang kita nak cover, senang kita nak counter sebab benda dah lepas. Kajian sejarah, analisis sejarah lah yang menentukan hal tersebut. Tapi hari ini sejarah tak berlaku lagi. Benda tak berlaku lagi. Maka atas dasar itulah ulama-ulama yang sebahagian besarnya saya kategorikan sebagai ulama contemporary. Apa maksud ulama contemporary? Apa maksud ulama contemporary? Ulama zaman kini lah, ulama semasa. Jadi mereka berpandukan kepada ayat Quran, mereka berpandukan kepada hadis Nabi. Tetapi ini ada terhadan dia, ini ada limited dia. Dan bila mereka cuba menghubungkan dan relate dengan peristiwa, event-event yang berlaku pada zaman mereka, lalu keluarlah andaian-andaian dan agakan-agakan yang tersendiri mengikut neraca perimbangan ilmu yang dimiliki oleh mereka atas dasar base asal kita tak tinggal lah. Bukan mereka kaji, bukan mereka keluar pendapat pakai feng shui, tak. Bukan mereka kaji, bukan mereka keluar pendapat pakai kitab spot toto 4 nombor agak-agak 3, 7, 5, 6, tidak. Tapi mereka guna Quran, mereka guna sunnah, relate dengan kejadian, relate dengan kesemasaan, relate dengan event-event, mereka mengeluarkan pendapat mengikut ijtihad mereka. Itu masih berupa andaian dan agakan. Sebab itulah dinamakan ilmu eskatologi ni antara lain ialah teori konspirasi. Betul, ramai yang marah sebab kita banyak berkonspirasi, kita banyak berteori. Tapi hari ini jelas sebahagian besar yang diteorikan, sebahagian besar yang dikonspirasikan sudah hampir separuh dah bertukar jadi truly konspirasi, bukan lagi teori. Sebab apa kita sebut teori? Sebab kita tak tahu hal keadaan yang sebenar. Sebab Nabi cerita sekat ni je. Contoh kita kata bila Dajjal keluar, kenderaan Dajjal ialah seekor himar yang telinganya panjang 40 hasta. Agak-agak kita nak tunggu keluar himar telinga panjang 40 hasta. Himar tahu tak apa? Donkey, keldai kita tahu besar mana. Agak-agak keldai hak betul tu telinga dia, antara telinga ni ke telinga ni berapa meter dia? Lebih kurang 40 hasta ni panjang mana? 40 hasta panjang mana? Panjang 40 hasta ni. Agak-agak nak tunggu keldai hak telinga lagu tu bila nak keluar agak-agak. Adakah ini hakikat ataupun majas? Sesuai tak untuk Dajjal naik himar akhir zaman? Dan benda ni kalaulah gambaran, wallahu alam, kalau gambaran sudah ditunjukkan pada Rasulullah rupa sebenar kenderaan tersebut, agak-agak kalau Rasulullah sebut Dajjal akan naik jet, sahabat-sahabat faham tak apa itu jet? Okey, Dajjal akan keluar pada akhir zaman dengan menaiki jet F-18 Hornet. Sudah, apa dia jet, apa dia F-18, apa dia Hornet. Jadi kesesuaian pada waktu tersebut, naik keldai, telinga antara kiri dan kanan dia, antara keduanya sepanjang 40 hasta. Agak-agak apa? Walaupun hak kita bagi agakan tu tak semestinya tepat, tapi ulama tengok event dengan kenderaan-kenderaan yang ada sekarang, hak paling layak, peratusan paling besar, nak kata apa tu? Benda tu lah tak semestinya betul, sebab adalah Nabi cuma sebut himar, telinga pula 40 hasta. Jadi agakkan daripada peristiwa yang berlaku hari ini, kapal terbang besar sangat, kereta kebal, tak mungkin tu. Apa lagi? LRT panjang sangat. Okey, hak paling cepat, hak paling laju, itulah ada. Jadi ulama berandaian, berpendapat benda tu walaupun tak semestinya betul, tapi peratusan hak besar tertuju pada event benda tu. Jadi hak ni pun mereka meremehkan, benda tak pasti. Jadi kalau nak tunggu pasti, kena tunggu betul-betul lah. Dia keluar nanti naik apa, himar dia lagu mana, betul ke telinga panjang tu. Jadi anda sanggup tunggu ke? Nak pastikan benda tu. Dia akan bawa syurga dia, dia akan bawa neraka dia. Umum syurga dia, neraka dia. Kita hak neraka betul pun tak tahu, syurga betul pun tak tahu. Agak-agak bila dia keluar, kita nak kata apa dia? Syurga dia tu sebenarnya neraka, neraka dia tu sebenarnya syurga. Nabi sebut dengan perkataan syurga neraka. Kita sendiri syurga neraka pun tak jelas lagi. Lepas tu agak-agak dia main tu bawa apa? Jadi ulama-ulama mengandaikan syurga hak dia bawa tu berupa kemewahan-kemewahan, kekayaan-kekayaan yang melalaikan kita. Alat-alat yang hebat, perkakasan-perkakasan yang hebat, gadget-gadget yang canggih. Dia melalaikan kita dari sudut benda tersebut. Kita rasa itulah kemewahan, kita rasa itulah kenikmatan, tapi dia boleh bawa kita pada jalan yang salah. Tapi hak kata neraka tadi, hidup dalam kesedihan, hidup dalam pelarian, hidup dalam peperangan, hidup dalam kesengsaraan, tapi dia jaga iman dia. Itulah syurga.